Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Baik, semua pelajar yang saya amat kasihi. Untuk lesson kita bagi video kali ini, kita akan belajar dan memfokuskan kepada satu perkara yang saya ingin perkenalkan, iaitu kita namakan dia sebagai phytochrome. Pelajar sekalian, phytochrome ini adalah satu term, istilah yang harus kita faham bagi topik coordination yang merujuk kepada plant coordination. Jadi coordination dalam tumbuhan, baru kita akan merujuk kepada istilah yang kita panggil sebagai phytochrome. Phytochrome ni apabila pelajar semua perlu memberikan definisi dia, pelajar harus faham bahawa phytochrome ni adalah sejenis reseptor yang dirangsang oleh cahaya. So perkataan yang kita perlukan adalah photoreceptor. So this is a photoreceptor in plant, iaitu photoreceptor yang terkandung pada plant, di mana photoreceptor ini mostly akan absorb red light. Red light, nama pun reseptor kepada cahaya, pastinya dia penting untuk menyerap cahaya. So perkataan absorb ini adalah satu perkataan yang penting untuk kamu faham. Highlight the word absorb. So phytochrome is a photoreceptor in plant that is mostly absorb the red light. So this is a photoreceptor in plant, mostly absorb red light. Jadi faham, dia akan menyerap cahaya merah. Cahaya merah ini adalah satu cahaya yang sering dijumpai pada waktu siang, during the day. So pada kehadiran waktu siang yang panjang, maka kita dapati bahawa kewujudan banyak cahaya merah, red light. Dan apabila dengan penggunaan phytochrome ini, iaitu photoreceptor ini, penggunaannya adalah penting untuk mengawal atur. Jadi perkataan yang penting untuk kita faham adalah regulate. So this is very important to regulate many plant response, such as germination ataupun flowering. Jadi secara umumnya apabila kita memberikan definisi phytochrome, phytochrome is a photoreceptor in plant, mostly absorb red light and regulate many plant response. Jadi dia adalah sejenis reseptor yang berasaskan cahaya. Bila kita sebut cahaya, jadi kita ada dua cahaya yang sering kita akan sebut, iaitu red light dan far red light. Red light sering dijumpai pada during the day, maka pada waktu siang kebanyakan yang akan absorb red light. Bila dia absorb red light, maka dia boleh mengawal atur kebanyakan tindak balas pada tumbuhan tersebut. Seperti mana contohnya adalah flowering dan juga germination. Jadi untuk kita faham dengan lanjut tentang phytochrome ini, phytochrome ini adalah light absorbing portion. Dia adalah sejenis pigment, sejenis reseptor yang akan absorb light, absorb cahaya. Ada dua jenis light yang saya sering sebut, iaitu red light dan far red light. Dan dia adalah photoreversible. Jadi apabila dia absorb red light, dia akan bertukar kepada satu bentuk. Dan bila dia absorb far red light, dia akan bertukar balik kepada bentuknya lain. So apakah bentuk-bentuk tersebut? Ada dua jenis bentuk. Yang pertama PR. PR ini adalah red absorbing form. Highlight the word red absorbing form. So PR ini adalah satu bentuk phytochrome yang menyerap cahaya merah. Is a red absorbing form synthesized by plant. Jadi tumbuhan yang akan menghasilkan PR dahulu, iaitu bentuk phytochrome yang pertama. PR absorb red light. So fahamkan term tu. PR absorb red light. Nah, apabila dia absorb red light, perkataan yang kita sebut tadi photoreversible, maka PR, when they absorb red light, they will convert to the far red light absorbing form. Jadi bila dia absorb red light, dia akan bertukar kepada PFR. Apa itu PFR pula? PFR ni adalah bentuk yang kedua. Selain daripada PR, kita ada PFR. PFR absorb far red light. Highlight the word absorb far red light. Kalau PR absorb red light, PFR absorb far red light. Nah, kebanyakannya dijumpai pada waktu malam. And this is convert into PR form, sebab dia adalah photoreversible. So PFR is a form that phytochrome trigger many plant response. Contohnya flowering. Jadi PFR ni adalah active form. Kita lihat plant only synthesize PR form. Dia akan synthesize phytochrome dalam bentuk PR. So PR absorb red light, convert into PFR. When the PFR amount is high,
They will always respond to many plant biological process, such as control of the flowering. PFR absorb far red light. PFR will convert into PR. So PR is an inactive form, bentuk yang tak aktif. Jadi inilah situasi yang berlaku. So ada dua bentuk phytochrome, PR dan PFR. Pada peringkat awal, tumbuhan akan menghasilkan PR. Pada waktu siang yang banyak, PR ni akan convert kepada PFR. PFR is an active form. They are able to respond to many plant biological process, such as flowering ataupun germinating. Sebab itu kebanyakan tumbuhan akan germinate apabila kehadiran waktu siang yang panjang, ataupun tumbuhan akan flowering pada waktu siang yang panjang. Namun apabila kehadiran waktu malam, iaitu waktu malam yang panjang, kebanyakan PFR akan convert kepada PR. So ini yang kita akan lihat pada waktu berikutnya, iaitu berkaitan dengan photoperiodism. Baik, pelajar. Photoperiodism ini adalah satu keadaan di mana physiological response. Highlight the word physiological response. Bagaimana tumbuhan ini bertindak secara fisiologi kepada specific night or day length. Sebab bila kita rujuk kepada tumbuhan di bahagian hemisfera utara ataupun hemisfera selatan, sebagai contoh di Europe, kenapa tulip bloom pada waktu ini dan tulip tidak akan bloom pada bulan berikutnya. So semua ni bergantung kepada physiological response to the specific night ataupun day length. So ini adalah photoperiodism. Dan kebanyakan kita study photoperiodism ni adalah berkaitan dengan flowering. Kita gemar untuk study tentang short day plant terlebih dahulu. Short day plant ni kita kena jelas masa bila dia akan bloom, berbunga, dan masa bila dia akan tidak berbunga, does not bloom. Kita tengok masa bila. Kita study situasi yang pertama. When the night is longer than critical dark period. Highlight the word night is longer. Kebanyakan tumbuhan akan baca pada waktu malam ya. So when the night is longer, highlight the word night is longer. Maksudnya pada musim tertentu di mana waktu malamnya lebih panjang berbanding siang. Tapi kita tak sebut macam tu. Kita sebut when the night is longer than critical dark period. Ada satu tempoh masa ya. Maka less PR absorb red light. So pada waktu itu red light kurang. Jadi kuranglah PR absorb red light. Bila kurang PR absorb red light, maka less PR convert to PFR. PFR ni adalah active form of phytochrome. So kita kena bincangkan PR dahulu. Sebab PR ni adalah phytochrome yang synthesized by plant. PFR is an active form. Jadi kita akhirnya ayat yang kedua ni kita kena jelaskan bahawa less PR convert to PFR. Jadi kita akan buat sedikit perbandingan. When concentration of PFR is lower than PR. Betulkan? When the concentration of PFR is lower than PR. Betulkan kat sini. Betulkan semua pelajar? Lower than PR. Then, olehnya demikian, the florigen hormone is synthesized. Jadi apabila concentration PFR ini rendah berbanding dengan PR. Walaupun dia rendah, tapi kita kena faham. Ini adalah active form. Maka, untuk short day plant, concentration PFR yang rendah ni akan induce production of hormone florigen. Highlight the word florigen hormone is synthesized. Highlight the word PFR is lower. Okay. So, florigen that is produced akan stimulate the short day plant to flowering. Jadi, kita perhatikan dalam rajah ini, apabila waktu malam yang panjang, bagi tumbuhan yang short day plant ni, malam yang panjang, maka pada waktu ini, far red light ini adalah banyak dan red light adalah rendah. Maka less PR absorb red light. Jadi, oleh yang demikian, less PR convert kepada PFR. Jadi, kandungan PFR adalah rendah. When the concentration of PFR is lower than PR, maka untuk short day plant, keadaan PFR yang rendah ini akan stimulate hormone florigen to be produced.
So bila flower is produced, maka flower will stimulate short day plant to flowering. Jadi kita akan nampak dia flowering.